Apa nak buat kalau kolesterol tinggi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Junaidi Syukri, nutritionist, biochemist. Okey, hari ini saya nak share kepada anda berkaitan dengan kolesterol. Bagaimana kita nak kawal ataupun kita nak perbaiki tahap kolesterol dalam tubuh badan kita. Okey, dan salah faham orang terhadap kolesterol. Ramai orang salah faham berkaitan dengan kolesterol, tanggapan negatif terhadap kolesterol. Sebenarnya kolesterol ni adalah satu komponen yang perlu, yang penting dalam tubuh badan kita. Banyak fungsi kolesterol sebenarnya. Kolesterol membantu menghasilkan hormon. Kolesterol membantu cernakan lemak dalam tubuh badan kita. Kita makan lemak dari makanan, kolesterol di hati tolong cernakan lemak yang kita makan tersebut. Kolesterol membantu menghasilkan vitamin D dan banyak lagi. Okey. Cuma bila jadi masalahnya berlaku apabila kolesterol, bacaan kolesterol atau tahap kolesterol dalam tubuh badan kita berada di tahap yang tinggi, tak normal. Tetapi sekiranya bacaan kolesterol, tahap kolesterol yang ada dalam tubuh badan kita berada di tahap yang optimum, ini sebenarnya bagus untuk kesihatan kita. Okey, jadi salah fahamnya adalah ramai orang ingat kolesterol datang daripada pemakanan kita, daripada makanan sahaja yang menyebabkan kolesterol kita tinggi. Sebenarnya ini salah. Yang sebenarnya, fakta yang sebenarnya adalah hanya 20% saja kolesterol yang ada dalam tubuh badan kita ni datang daripada pemakanan, datang daripada makanan. Ya, 20% sahaja. Itu pun 20% ini daripada makanan ini sebenarnya datang dari makanan yang bersumberkan haiwan. Kita makan ayam ada kolesterol, kita makan ikan ada kolesterol, daging ada kolesterol dan sebagainya. Asalkan benda makanan tersebut sumber dia adalah haiwan, maka ada kolesterol. Kolesterol tidak ada pada tumbuh-tumbuhan. Sebab itulah kalau kita tengok, kalau kita pergi shopping mall, kita beli minyak masak. Dia tulis dekat situ, minyak masak sihat tanpa kolesterol. Fakta dia memang betul, minyak masak tersebut tanpa kolesterol, tetapi dia menggembar-gemburkan yang kata minyak masak dia ni terlalu sihat berbanding jenama lain kerana minyak masak dia tanpa kolesterol. Memang sah-sah lah tak ada kolesterol. Kalau minyak tu minyak zaitun, minyak kelapa sawit, minyak kelapa, minyak bunga matahari, ini semua ataupun canola oil, minyak canola, ini semua minyak tumbuh-tumbuhan. Minyak tumbuh-tumbuhan tiada kolesterol kerana dia asal dari tumbuh-tumbuhan. Okay, jadi fakta dia adalah 20% kolesterol dari badan kita datang daripada pemakanan, daripada makanan yang bersumberkan haiwan. Okay, 80% lagi kolesterol itu datang daripada tubuh badan kita sendiri. Iaitu di mana? Di organ hati. Hati kita sendiri menghasilkan kolesterol. Bila anda faham fakta ini, 20% kolesterol datang daripada pemakanan, daripada makanan, 80% kolesterol datang daripada badan, tubuh badan kita sendiri, iaitu dihasilkan oleh hati kita. Jadi bila berlaku je kolesterol, bacaan kolesterol kita tinggi, kita harus tahu kita nak adjust di mana. Di mana kita nak perbaiki. Orang ingat bila kolesterol tinggi adjust pada makanan. Hanya makanan saja. Tak. Makanan hanya 20% saja. Itu pun sebenarnya dia tak kolesterol daripada makanan ni sebenarnya dia tak menjejaskan. Kalau kita makan daging kambing contohnya. Daging kambing yang mengandungi kolesterol tinggi. Bila kolesterol yang ada dalam daging kambing tersebut memang dah tinggi, bila masuk dalam tubuh badan, sebenarnya
tubuh badan kita, hati ni, dia dah tak keluarkan kolesterol terlalu banyak. Sebab makanan tersebut sendiri dah ada kolesterol. Yang jadi masalah adalah bila kita makan makanan yang kaya dengan lemak. Kita makan makanan yang berlemak. Tak kisahlah lemak tu datang daripada haiwan ataupun tumbuhan. Kita makan makanan yang berminyak. Minyak tersebut adalah lemak. Kita makan daging kambing. Daging kambing tu banyak lemak. Lepas tu kita makan sup daging, sup gearbox. Sup gearbox tu memang dah banyak lemak. Terutamanya saturated fat, lemak tepu. Jadi bila kita makan makanan yang kaya dengan lemak, lebih teruk lagi kalau kita makan makanan yang kaya dengan lemak trans fat, jadi lemak-lemak ni, bila kita makan makanan yang kaya dengan lemak, maka hati kita akan hasilkan kolesterol dengan tinggi untuk cernakan lemak tersebut. Jadi yang salah adalah makanan yang kaya kolesterol ataupun makanan yang kaya lemak. Makanan yang kaya lemak menyebabkan hati, tubuh badan kita iaitu hati, hasilkan kolesterol yang lebih untuk cernakan lemak. Ini kaitan dia, okey. 20% tadi datang daripada makanan. Okey, kita dah settle yang tu. Anda jelas, okey? 80% lagi kolesterol dihasilkan oleh tubuh badan kita sendiri. Jadi kita kena tahu apakah faktor yang menyebabkan hati kita ni hasilkan kolesterol dengan banyak. Ada beberapa faktor. Antara faktornya adalah kalau kita ambil makanan yang tinggi lemak, saturated fat, apa-apa lemak, tak kisah, terutamanya trans fat, lebih-lebih lagi trans fat. Okay? Bila kita ambil makanan yang kaya dengan lemak, maka hati akan hasilkan kolesterol yang lebih untuk cernakan lemak tersebut. Jadi kita nak kawal apa? Kawal pengambilan makanan yang berlemak. That's why lah, sebab itulah orang kata jangan makan makanan yang bergoreng, nanti kolesterol tinggi. Sebenarnya dalam minyak tersebut tak ada kolesterol, tetapi disebabkan minyak tersebut adalah lemak, lemak tumbuh-tumbuhan pun. Jadi kalau kita asyik makan makanan yang bergoreng, makanan yang tinggi lemak, maka hati sendiri akan hasilkan kolesterol yang lebih. Jadi kolesterol dalam tubuh badan kita akan meningkat tinggi. Yang kedua adalah kalau kita stres. Jadi bila kita stres, contohnya kalau kita terlalu stres, kita tak cukup tidur, kita selalu tidur lambat, jadi hati akan main peranan. Hati akan main peranan untuk keluarkan hormon. Saya cerita tadi, kolesterol antara peranannya adalah menghasilkan hormon, membantu penghasilan hormon dalam tubuh badan kita. Jadi bila kita stres, ada hormon tertentu yang perlu dihasilkan untuk balancekan bila kita stres. Jadi bila kita stres, tubuh badan kita ni akan keluarkan satu hormon stres. Jadi bagaimana hormon stres tersebut nak dihasilkan? Dengan bantuan kolesterol. Jadi kalau kita kerap stres, kita kerap tertekan, tidur tak cukup, bila stres ni biasanya tidur tak cukup. Jadi bila stres, tubuh badan, hati ni akan keluarkan kolesterol dengan lebih banyak untuk hasilkan hormon stres tersebut. Jadi bila anda stres, jaga-jaga, kolesterol pasti akan tinggi walaupun anda tak makan makanan yang berlemak. Sebab 80% kolesterol tadi terhasil dari tubuh badan sendiri. Yang kedua adalah gula. Jika anda ambil makanan yang kaya dengan gula, makanan karbohidrat ni pun punca gula. Jadi kalau anda badan anda ambil lebih makanan karbohidrat ataupun anda ambil lebih gula, kolesterol di hati akan dihasilkan untuk bantu pencernaan gula tersebut. Ini adalah kaitan kita panggil indirectly. Kaitan yang secara tidak langsung. Ambil gula, kenapa? Apa kaitan gula dengan kolesterol? Sebenarnya kalau gula tinggi, badan ni, hati akan keluarkan kolesterol untuk hasilkan hormon untuk cernakan gula tersebut. Ini kaitannya.
Seterusnya, bila anda merokok, apa kaitan merokok dengan kolesterol? Kena ingat, semua bahan-bahan yang bertoksik ataupun anda tubuh badan anda mengandungi kandungan heavy metals, logam berat, dadah, toksik, ini semua, bahan-bahan ini semua akan dicernakan di hati kita. Jadi hati akan keluarkan kolesterol untuk hapuskan, untuk kita panggil detoxify bahan-bahan toksik ni. Jadi kalau anda merokok, dalam rokok ni mengandungi bahan-bahan yang berbahaya, nikotin contohnya. Jadi nikotin yang bantu untuk cernakan nikotin adalah hati. Di hati juga keluarkan kolesterol. Jadi kalau anda merokok akan menyumbang kepada peningkatan tahap kolesterol. Seterusnya, bila anda amalkan gaya hidup yang tidak aktif, anda kurang bersenam. Bila anda kurang bersenam, dahlah kolesterol kita ni tinggi. Jadi bagaimana kolesterol tu nak dicernakan? Jadi kalau kita kerap bersenam, kita kerap buat aktiviti yang lasak, maka kolesterol tersebut akan dicernakan, akan dibakar. Jadi kalau anda tak aktif dalam erti kata lakukan aktiviti fizikal, anda kurang lakukan aktiviti fizikal, maka kolesterol akan kekal tinggi. Seterusnya adalah ini yang termasuk dalam 80% tadi tu, adalah berat badan berlebihan. Jika berat badan anda berlebihan, maka ini antara salah satu penyumbang kepada kolesterol tinggi. Bila berat badan anda berlebihan, badan anda besar, sudah tentulah lemak anda lebih. Dan itu datang daripada pemakanan yang tidak sihat. Lemak berlebihan, maka kolesterol akan tinggi. Jadi untuk kawal tahap kolesterol dalam tubuh badan kita kena kawal berat badan kita. Bukan kata orang yang kurus kolesterol tak tinggi. Memang ada orang kurus kolesterol tinggi. Tapi punca kolesterol tinggi itu bukan disebabkan pemakanan dia. Mungkin dia kurus tapi kolesterol tinggi. Mungkin disebabkan merokok dia. Mungkin disebabkan stres dia. Mungkin disebabkan gaya hidup dia yang tak sihat. Jadi ini sedikit sebanyak menyumbang kepada peningkatan kolesterol. Jadi nak kawal kolesterol dalam tubuh badan kita, nak elak daripada kolesterol berterusan tinggi, anda kena kawal berat badan. Jadi kita dah tahu 20% kolesterol disebabkan oleh pemakanan kita, pengambilan makanan yang tinggi lemak, seterusnya 80% disebabkan gaya hidup dan habit kita. Jadi kita kena perbaiki kedua-duanya. Okey. Jadi kalau anda bacaan kolesterol anda 6 ke bawah, dia biasanya bacaan normal adalah 5.2. Total kolesterol adalah 5.2. Jadi kalau bacaan anda lebih 5.2, 5.3 sehingga 6, sebenarnya anda boleh lagi kawal tanpa ubat dengan mengamalkan pemakanan yang sihat dan gaya hidup yang sihat. Tetapi kalau bacaan kolesterol anda melebihi 6, 6, 7, 8, ini saya sarankan supaya anda buat dua cara. Konsisten ambil ubat, mengikut prescription yang betul. Ambil ubat mesti doktor yang prescribe. Bukan anda saja-saja sendiri pergi farmasi dan beli ubat kolesterol dan makan sendiri. Tak. Jangan buat macam tu. Lebih baik pergi jumpa doktor, biar doktor check up, doktor sendiri prescribe ubat tersebut, anda kawal dengan ubat. Jadi pada masa yang sama, kawal juga dengan pemakanan yang sihat dan amalkan gaya hidup sihat. Jadi bulan seterusnya, bila anda dah ambil ubat, anda kawal dengan ubat, anda amalkan pemakanan yang sihat dan gaya hidup yang sihat, bulan seterusnya anda pergi buat check up lagi. Jika kolesterol anda dah start turun, doktor yang merawat anda sendiri akan kurangkan dos ataupun akan nasihatkan anda supaya berhenti mengambil ubat. Ini cara yang betul untuk perbaiki tahap kolesterol. Tetapi sekiranya kolesterol anda disebabkan oleh faktor genetik, ada juga kolesterol tinggi bukan disebabkan faktor pemakanan, bukan disebabkan lifestyle, gaya hidup, habit, tetapi disebabkan
genetik keturunan. Bagaimana kita nak tahu kolesterol kita ni tinggi disebabkan genetik keturunan? Biasanya, kalau kolesterol tinggi disebabkan genetik keturunan, biasanya orang pesakit tersebut dia dah alami bacaan kolesterol dia ni tinggi sejak zaman muda lagi, umur berbelasan tahun lagi dah tinggi. Ataupun di kelopak mata anda ada macam kuning kekuningan. Di kelopak mata atas ni, kat sini akan ada macam kuning kekuningan. Dia macam keruping, kuning kekuningan. Ini kita panggil xanthelasma. Xanthelasma ni adalah kolesterol biasanya disebabkan oleh faktor genetik keturunan. Kalau umur 40-50 baru nak dapat kolesterol, itu biasanya gaya hidup dan pemakanan. Tetapi kalau umur berbelasan tahun dapat kolesterol, itu mungkin disebabkan oleh genetik keturunan. Untuk kepastian, anda boleh rujuk doktor, buat medical check up, rujuk doktor yang merawat anda. Jika disebabkan faktor keturunan, ini tidak, anda kena kawal dengan ubat, pengambilan ubat mengikut preskripsi doktor.